Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid, apa khabar? Cikgu Khairi berharap semua murid berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Cikgu juga berharap semua murid sentiasa bersemangat dan terus menunjukkan minat untuk terus belajar walaupun belajar dari rumah masing-masing. Jadi pada minggu ini, matematik tahun 3, kita akan memfokuskan kepada dua perkara penting, iaitu yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana untuk menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi. Dan kedua, kita akan memadankan kumpulan objek dengan nombor. Itu fokus pembelajaran kita pada minggu ini. Kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 5 dan muka surat 6. Baik, dah bersedia semua? Okey, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, murid-murid, untuk menunjukkan kuantiti sesuatu nombor, untuk tahun 3 ni, kita menggunakan 4 perkara penting, 4 aktiviti atau 4 alat untuk kita tunjukkan kuantiti sesuatu nombor. Yang pertama iaitu pembilang, kedua block disk, ketiga dekat-dekat dan keempat abacus. Keempat-empat ini sebenarnya kamu dah biasa tengok semasa di tahun 1 dan 2. Cuma tahun 3 ni cikgu fokuskan lagi menggunakan 4 aktiviti ini, bagaimana 4 benda ni kita boleh gunakan untuk menunjukkan kuantiti sesuatu nombor. Okey, kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan yang pertama, kita tunjukkan kuantiti menggunakan pembilang. Pembilang ni macam dia ada gambar, dekat gambar tu ada kuantiti jumlah. Okey, contoh cikgu ada satu kotak Lego. Satu kotak Lego ni adalah mempunyai 1,000, mungkin 1,000 Lego lah dalam tu. Jadi cikgu ada berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3, 4 dan 5. Jadi jumlah semua kuantiti yang ada dalam pembilang ini ialah sebanyak 5,000. Jadi kita kira lah 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Itu ialah menggunakan pembilang. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua cikgu ada ni. 3 kotak. Setiap kotak tu ada 1,000. Kamu tengok. 1,000, 2,000, 3,000. So jumlah keseluruhan kuantiti yang ada ini ialah sebanyak 3,000 biji. Itu menggunakan pembilang. Seterusnya, kita ada 4 kotak stapler ni. Setiap kotak ni ada 1,000. Jadi berapa jumlah semua ni? Kita kira 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Jadi semuanya ada 4,000 kotak ataupun dalam tu ada 4,000 jumlahnya. Okey, faham ya? Itu kita gunakan pembilang. Bagaimana pula untuk menunjukkan kuantiti menggunakan block disk? Ini sebenarnya block disk. Kamu dah biasa tengok sebenarnya. Okey, satu kotak yang besar ni sebenarnya dia mewakili 1,000. Kamu kena ingat gambar-gambar block disk ni, sebab setiap gambar ni ada jumlah dia. Untuk kotak petak macam ni, dia mewakili nilai 100. Satu petak panjang ni dia mewakili 10. Dan yang kecil ni dia ada 1. Jadi menggunakan block disk ni, kita boleh mengetahui dan menunjuk kuantiti sesuatu nombor. Contoh yang pertama, kita tengok. Ada 3 kotak besar. Ada 1,000, 2,000, 3,000. Dan yang kecil ni ada berapa? 1. Untuk ratus dengan puluh tak ada. So dia adalah 3,001. Kita tulislah 3,001. Okey, seterusnya. Ni ada berapa kotak ni? Kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000,
5,000, 6,000. Okey, ratus pula. Ada 2 kotak. Jadi 100, 200. Okey, yang panjang tadi berapa? 10 kan? So ada 1, so 10. Yang satu punya unit ada ke? Tak ada. Jadi dia adalah 6,210. Itu contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang ketiga. Satu kotak besar ni tadi 1,000. So ada 1,000. Petak ni mewakili berapa? 100. So dah ada 1,100. Puluh tak ada. So, yang ada yang kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8. Jadi jumlah semua kuantiti ni ialah 1,108. Kita tulis nombor dia lah. Okey, bagaimana pula kita nak tunjukkan kuantiti menggunakan dekak-dekak? Ni panggil dekak-dekak ni. Setiap dekak ni, ni ada mewakili sa, puluh, ratus, ribu. Kita tengok dekak di sa. Kira berapa manik warna hijau tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So di tempat sa ada 7. Okay, kita tengok dekak puluh pula. Dekak puluh ada berapa manik coklat tu? Ada 1, 2, 3 dan 4. So kita tulis 4. Dan kita tengok di dekak ratus. Dekak ratus manik warna ungu tu ada 2. Jadi 1, 2. So kita tulis 2. Di dekat ribu pula hanya ada 1 manik berwarna kuning. Jadi dia akan jadi 1,247. Ini dipanggil dekak-dekak. Kita tengok dekak yang kedua pula. Di rumah sa ada manik tak dekat sa? Tak ada So kita tulis sifar. Dekat-dekat puluh ada 1 manik berwarna ungu. Kita tulis 1. Di dekat ratus ada 2 manik berwarna kuning kan? So 2. Di dekat ribu ada berapa? Kira 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi jadilah satu nombor iaitu 6,210. Okey, dekak yang ketiga. Ini macam mana pula? Kita tengok di dekak sa. Kira ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. So kita tulis 5. Tengok dekat dekak puluh pula. Ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi 4. Okey, di dekat ratus. Dekat ratus ada 2. So 1, 2 kita kira. So ada 2. Tulis 2. Di dekat ribu. Dekat ribu ada berapa tu? 1, 2, 3. So dia akan jadi 3,245. Itu cara untuk tunjukkan kuantiti menggunakan dekak-dekak. Jelas Baik, seterusnya bagaimana kita nak menunjukkan kuantiti menggunakan abacus. Abacus ni kamu kena tengok betul-betul. Okey, ini adalah contoh abacus. Dan setiap tiang tu mewakili daripada kanan sekali ialah tiang sa, tiang puluh, tiang ratus dan tiang ribu. Jadi semua tiang manik-manik di bawah kamu nampak ada tengah-tengah tu ada satu tiang. Manik yang mendekati tiang tu kita akan baca nilai dia. Okey, kamu tengok yang pertama ni. Okey, untuk tiang sa. Okey, tidak ada manik yang mendekati tiang yang warna merah tu. So dia adalah sifar. Okey, untuk tiang puluh pula. Kita tengok tiang puluh. Hanya ada satu. Okey, dia ada satu sahaja. So kita letak satu dekat situ. Okey, untuk tiang ratus. Okey, ada manik yang ke atas tu dia mewakili 5. Okey, ada satu lagi manik. So 5 tambah 1 dia jadi 6. Okey, untuk tiang ribu. Tiang ribu ni ada satu manik ke atas tu 5. Lepas tu ada bawah dia ada 6, 7, 8.
So dia ada 8. Dia akan jadi 8,610. Ni cara nak baca manik. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Tengok dekat tiang sa. Tidak ada manik yang mendekati tiang warna merah tu kan, yang melintang tu. So tidak perlu baca nilai dia. So nilai dia sifar. Kita tengok pula tiang puluh pula. Tiang puluh hanya ada satu. So satu kat situ. Okey, untuk tiang ratus. Tiang ratus ada satu manik yang kat atas tu dengan satu manik yang kat bawah mendekati tiang melintang warna merah tu. Yang atas tu mewakili 500. So 500 tambah 100 dia jadi 600. Kita tulis 6 kat situ. Untuk tiang ribu pula ada dua manik. 2000. So 2610. Kita tengok contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir di tiang sa tidak ada nilai juga. So kita letakkan sifar. Okey, untuk tiang puluh hanya ada satu manik yang ke atas tu mendekati garis melintang warna merah tu. So dia mewakili 50. Okey, untuk tiang ratus ada satu manik ke atas dan satu manik kat bawah yang mendekati tiang melintang warna merah tu. Jadi dia mewakili 500 tambah 100 dia akan jadi 600. Okey, untuk tiang ribu hanya ada 4. Ada 4 manik yang kat bawah tu mendekati garis melintang warna merah tu. So dia akan jadi 4000. Maka jadilah satu nombor iaitu 4650. Itu cara kita nak tunjukkan kuantiti nombor menggunakan abacus. Baik, alhamdulillah itu sahaja yang kita perlu belajar minggu ini. Jadi cikgu harap kamu jelas dan faham tentang apa yang kita belajar pada minggu ini. Berjumpa lagi di dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.